meneruskan pengajian kita dalam keadaan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Allah Taala sedang menurunkan ujian bala ini, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tak kala datangnya bulan Ramadan pula, tak dapat kita pergi berjemaah untuk tarawih di masjid. Apatah lagi sudah berminggu-minggu kita tidak dapat menunaikan fardu Jumaat berjamaah. Menyebabkan terkesan di hati kita terasa, ya Allah, sedihnya ya Allah. Namun, apa yang paling penting tuan-tuan dalam keadaan kita menghadapi ujian ini, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita seharusnya bersabar dan redha dan jadikan ini sebagai satu di antara peringatan-peringatan Allah kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini ingin saya ceritakan kepada tuan-tuan sedikit mengenai keberkatan-keberkatan bulan Ramadan. Di antara bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah adalah Allah mengganjarkan apa sahaja ibadat yang kita lakukan, Allah akan ganjarkan, lipat gandakan amalan-amalan kita. Dan salah satu di antara yang kita amat digalakkan, seperti mana yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ni tidak pemurah, lebih pemurah melainkan pada bulan Ramadan. Nabi SAW ni bulan lain dia pemurah, tetapi bulan Ramadan dia lebih pemurah. Berarti dalam keadaan Nabi serba kekurangan, Nabi pun mengambil peluang Ramadan untuk perbanyakkan sedekah. Jadi, marilah sama-sama hari ini tuan-tuan, kita petik satu hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengenai kelebihan dan pentingnya sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم الأجر قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقم قلت للفلان كذا لفلان كذا وقد كان لفلان. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hadis yang pendek ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana Nabi menjelaskan sedekah itu amat penting saat kita masih sihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia pun berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, ayy sadaqatil a'zamul ajra? Dia tanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah yang manakah lebih besar pahalanya? Dia tanya, Ya Rasulullah. Abu Hurairah waktu itu dia dengar, dia tengok datang seorang lelaki kepada Nabi. Nabi ditanya oleh lelaki tadi, dia kata, Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal, paling baik, paling besar pahala dia? Maka kata Rasulullah, Anna tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Maka jawab Nabi, iaitu sedekah yang engkau berikan tak kala sedang engkau masih sihat waktu itu. Nabi kata, wa anta sahihun, kamu masih sihat. Syahihun takhshal faqra, dan sebenarnya engkau bakhil dan engkau bimbang engkau akan jadi fakir, kata Nabi. Maksud dia apa? Dalam keadaan sedekah, kau masih sihat, harta kau banyak, dan waktu kau ada harta tu, kau sihat, kau mampu lagi buat harta lain, waktu itu kau sayang akan harta kau, sehingga engkau merasakan kalau kau sedekahkan harta tu, engkau akan jadi fakir. Ni Nabi sebut. Nabi sebut
Walaupun Nabi belum berada di zaman kita yang serba senang, zaman Nabi, sahabat Nabi susah, tapi Nabi sebut sedekah saat kita sihat, saat kita ada harta, saat kita ada kelebihan. Dan saat itu kita rasa sayang. Bakhil ni kita rasa sayang sangat. Sehingga timbul perasaan hati kita sebut, kalaulah aku sedekah nanti aku jatuh fakir. Duit ni nak simpan untuk masa depan. Contoh macam tu. Kita takut kalau kita sedekah kita jatuh fakir, jatuh miskin. Maka saat itu saat yang paling baik kau bersedekah. Nabi suruh kita sedekah saat tu. Bila datang rasa saat satu masa, sayang sungguh harta ni. Kalau aku nak dapat ni susah tuan-tuan. Kita pernah rasa macam tu tuan-tuan. Waktu kita susah, tak ada duit, kita tak rasa macam tu. Tapi bila masa datang satu masa, kita mula Allah uji dengan harta, Allah uji dengan rezeki. Waktu tu kita rasa sayangnya duit ni. Betul tak? Maka kata Nabi, lelaki tadi bila tanya dekat Nabi, Nabi kata sedekah saat bila mana kamu sihat dan kamu rasa sayang dekat harta tu, dan kalau kamu rasa kamu nak sedekah maka akan menyebabkan kamu takhshal fuqara, akan menjadi fakir. Wa ta'mulul ghina, dan kamu waktu tu angan-angan harta ni jadi kaya aku. Padahal berapa sangatlah. Allah baru uji bagi sikit duk rasa nak kaya. Duit ni kaya. Orang yang kumpul sebulan RM10, dia dah masuk 10 bulan dah ada 100. Dia tak pernah ada duit, dia mula ada angan-angan. Nak kaya aku. 100. Tu, orang yang kumpul sebulan 100 juta. Sebulan 100 juta dia kumpul. Dia dah kaya dah. Kita nak pergi ke 1 juta, baru dah RM100. Jauh lagi. Tapi kata Nabi, kamu berangan-angan. Wa ta'mulul ghina. Duk angan-angan nak jadi kaya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Nabi kata jangan kamu tangguhkan lagi. Bila sampai saat ada benda ni, ada perasaan ini kepada kamu, jangan kamu tangguh. Wala tumhil idza hatta balagatil hulqum, sampai kamu tangguh sampai saat duduk kat halqum roh ni baru rasa nak bagi. Sebab apa? Waktu tu kita akan kata, qultu, kamu akan berkata, li fulanin kaza wa li fulanin kaza. Ni harta ni nak bagi dekat si fulan ni, harta ni nak bagi si fulan ni. Bukan saya kata tuan-tuan, ni Nabi kata, wa qad kana li fulan. Sesungguhnya Nabi kata, sesungguhnya bila kamu mati memang akan menjadi harta si fulan bin si fulan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada hadis yang kita baca ni, fahamlah kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik hati kita yang bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik hati kita yang kedekut, yang rasa cintakan harta. Nabi dah sebut, umatku akhir zaman akan ada 2 jenis penyakit. Yang pertama Nabi sebut hubbud dunya, yang kedua Nabi kata wa karahiyatul maut. Yakni apa penyakit umat Nabi Muhammad? Dia rajin sembahyang, puasa tak pernah tinggal, tahajud bangun malam, tetapi dia ada hubbud dunya, dia cintakan dunia. Allah bagi senang sikit, dia rasa sayangnya kesenangan ini. Tengok macam sekarang, kita dah berpuluh tahun hidup senang, jalan sana, jalan sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tetapi hari ini kita tak boleh nak buat apa-apa. Duit ada, nak pergi beli pun takut. Sebab apa? Sebab Allah uji saat ini harta, duit, ringgit yang kita ada dah tak bernilai. Mungkin orang kaya, dia kata duit dia ada, dia mampu beli tu, Grab, hantar makanan sebagainya. Tetapi dalam keadaan Allah uji sekarang, berapa banyak sangat duit yang digunakan. Sekarang adalah masa Allah nak uji kita, sejauh mana kita cintakan sahabat kita, kita sayangkan saudara kita yang lain. Sebab Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata tak akan beriman seseorang itu selagi mana dia tidak sayang saudara dia, yakni orang Islam yang lain,
sama seperti dia sayang diri dia sendiri. Kalau kita tengok sekarang, mungkin kita yang Allah berikan rezeki lebih, hari ni nak makan apa, besok nak beli apa, dia tak boleh keluar. Okey, nak order, istilah sekarang kod COD hantar ke rumah. Tapi cuba tengok saudara kita yang kerja kais pagi makan pagi, gaji hari, sudah sebulan mereka tidak bekerja. Bagaimana mereka nak menyara keluarga, isteri dan anak mereka? Kita berpulun-pulun, hari ni masak mi Bandung, esok pulun masak cha kuih tiaw, lusa pula sate terbang. Sekarang ni pun ramai dah jadi toke roti canai. Sebab apa? Dulu roti canai asyik beli, sekarang roti canai semua dah pandai buat. Sebab tak beli keluar, semua. Dulu kalau tengok FB asyik tengok viral lah cerita, itulah cerita ni. Tapi sekarang kalau buka je FB, masing-masing asyik tengok menu. Setiap hari menu baru. Sebab apa? Sebab dah tak boleh pergi beli. Tu tanda pemalas tu. Wallahualam, minta maaf gurau. Sebab bukan pemalas, dulu tak sempat, sibuk dengan urusan dunia kita, kerja, amanah. Kita jadikan alasan sebagai amanah. Tapi sebenarnya hari ini Allah Ta'ala telah bagi ruang untuk kita lihat amanah kita kepada anak-anak kita yang dah lama kita tak peluk mereka. Anak-anak kita yang dah lama kita tak cium mereka. Hari ini baru kita perasan dan sedar, ya Allah, rupanya besarnya nikmat ujian bala ini bagi orang yang beriman. Bila mereka mengambil ujian ini sebagai satu tanda sayang dan muhasabah daripada Allah, mereka termasuk dalam golongan la in syakartum la azidannakum. Mereka yang bersyukur, Allah tambahkan lagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana manusia berangan-angan untuk bersedekah. Dia rasa sedekah tu dia sayang sangat, rasa bakhil, sehingga Nabi sebut kalau mereka sedekah mereka akan jadi fakir. Ini perasaan yang ada dan digunakan, strategi yang digunakan oleh aduun mubin, musuh yang kekal, musuh yang nyata, iaitu syaitanir rajim, iblis la'natullah. Dia akan bisik macam tu. Saat kita baru ada RM1, kita kata kalau ada RM10, aku nak sedekah kat orang. Bila masa hari dah sampai RM10, kita rasa RM10 sayang. Kalau RM10 ni modal besar, untung besar, kita tangguhkan nak sedekah. Maka Nabi sebut, hatta idza balagatil hulqum, bila mana sampainya ajal itu, roh sampai ke halqum, barulah kelang kabut nak sedekah. Sebab diceritakan oleh para ulama bagaimana keadaan seseorang jenazah, seseorang roh itu, bila mana Allah cabut roh mereka, mereka akan merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, boleh tak kami nak kembali ke dunia sekejap? Ya Allah, kami nak balik ke dunia sekejap, ya Allah. Ya Allah, boleh tak nak balik dunia sat je, sekejap je. Sat pun cukup, ya Allah. Kata orang utara, sat je, sat. Ya Allah, nak balik sekejap pun cukup. Maka Allah tanya, tak cukupkah 40 tahun? Tak cukupkah 60 tahun yang aku berikan peluang kepada engkau? Nak berapa tahun lagi? Ya, ni saya tambah. Maka kata Allah, apa yang kamu nak buat? Apa lagi yang kamu nak buat? Maka kata roh kepada Allah, ya Allah, izinkan ku balik ke dunia sekejap untuk aku bersedekah. Betapa besarnya ganjaran dan pahala kebajikan sedekah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan yang mengetahui rahsia di sebalik sedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sebenarnya kelebihan bagi orang yang bersedekah, tuan-tuan? Apatah lagi bulan Ramadan ini, Allah ganjarkan kepada mereka yang ikhlas, Allah lipat gandakan sehingga 700 kali ganda. Bayangkan sedekah RM1 macam sedekah RM700. Bulan lain sedekah RM1. Bulan Ramadan sedekah RM1 macam RM700. Bayangkan kalau tuan-tuan dapat sedekah 1 juta, macam 700 juta. Subhanallah. Jangan rupiah, ringgit Malaysia. Tuan-tuan dirahmati Allah, di antara kelebihan sedekah yang Allah berikan kepada manusia, apa? Yang pertama, Allah akan subur dan kembangkan rezeki yang mereka dapat.
Allah akan subur dan kembangkan rezeki yang mereka dapat. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Allah akan kurangkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba, dan ia pula mengembangkan berkat harta yang dikeluarkan sedekah dan zakat-zakatnya. Sadaqallahul azim. Allah kata dalam Al-Quran, Allah akan sekat, Allah akan kurangkan harta-harta yang daripada sumber riba dan haram. Dan Allah kata Allah akan kembangkan, Allah akan perbanyakkan, Allah akan lipat gandakan harta-harta yang datang daripada sedekah dan zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud cara kampungnya, maksud dia apa? Orang kalau hari ni dia ada rasa RM1, dia nak duit dia jadi RM700, maka dia sedekah, maka Allah akan kembangkan. Akhirat memang Allah janji 700 kebajikan, tapi dekat dunia Allah tak sebut. Tapi dah banyak bukti yang kita tengok, orang di antara mereka yang berjaya. Hari ni kalau kita tengok track record orang yang berjaya, mereka di antara orang yang banyak bersedekah. Yang kedua, mereka tidak ambil hak orang melalui mereka mengeluarkan zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu yang pertama, Allah akan kembangkan rezeki dia, Allah akan perbanyakkan rezeki dia. Tapi ingat, jangan jadikan riba sebagai salah satu idaman kita. Kerana orang yang makan riba, dia duk rasa riba itu macam lipat gandakan harta dia. Aku rezeki bertambah, dia kata Alhamdulillah. Ada juga Alhamdulillah. Macam mana? Alah, pelaburan tu memang menguntungkan, dia kata. Tapi riba sikit lah, dia kata. Sikit kepala otak kau. Sebenarnya, bila mana Allah mengancam orang yang mengambil riba, dan Allah sebut dalam Al-Quran, sesiapa yang menjadikan riba sebagai sumber pendapatannya, Allah akan kurangkan rezeki dia. Kita tengok orang yang makan riba, akhirnya penghujung kehidupan mereka penuh dengan kesengsaraan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor satu, Allah akan kembangkan harta dia. Nombor dua, bagi mereka yang rajin bersedekah, ikhlas kerana Allah, Allah akan panjangkan umur mereka. Orang yang rajin bersedekah, Allah akan panjangkan umur mereka. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, dia ni rajin sedekah, dia suka bagi sana, suka bagi sini, tolong orang sana, tolong orang sini. Tapi macam mana Allah nak bagikan kepada dia keberkatan hidup, sedangkan dia adalah orang kafir? Oh ya, memang tak semua orang kafir, khususnya orang Cina dekat Malaysia yang kita tengok, kedekut. Ramai orang Cina dekat Malaysia yang pemurah, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, Allah panjangkan usia mereka. Allah panjangkan usia mereka. Sebab apa? Mereka hanya dapat menerima nikmat di dunia kerana dunia adalah syurga mereka. Tapi akhirat mereka tidak dapat menerima kerana mereka kufur dan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, bagi mereka yang rajin bersedekah, Allah akan jauhkan mereka dan selamatkan mereka daripada balak bencana. Tuan-tuan, dalam keadaan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasa, ya Allah, takut. Memang kita patut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu je takut kepada Allah, yang makhluk lain tak boleh. Sebab sakit COVID-19 ni pun makhluk. Virus yang datang ni pun datang daripada Allah, makhluk. Tetapi yang ingin saya sebutkan di sini adalah kita rasa gerun dengan ujian dan bala yang Allah hantarkan ini, maka di antara salah satu asbab untuk Allah selamatkan kita adalah dengan perbanyakkan sedekah. Kita tengok Alhamdulillah, bila mana berlakunya peristiwa COVID-19 yang kita sudah harungi hampir lebih kurang 2 bulan ini, ramai rupanya orang Malaysia yang pemurah. Kita lihat di sana, ada sahaja mereka yang keluar memberikan bantuan. Kita lihat di sini, ada sahaja tangan-tangan yang dihulurkan untuk memberikan sumbangan bantuan. Sehingga kita lihat ada yang sanggup bermalam, berhujan,
berpanas. Dan kita tengok, Masya Allah, hari ini tuan-tuan, ramai rupanya orang-orang Malaysia yang pemurah. Dan mereka adalah orang yang berlaku ihsan, sayang, kasih sesama manusia. Syukur Alhamdulillah. Mungkin ini juga di antara asbab Allah akan angkat musibah yang sedang kita hadapi. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan dirahmati Allah, bagi mereka yang rajin bersedekah, Allah akan selamatkan mereka daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana sedekah adalah menjadi salah satu asbab Allah selamatkan mereka daripada ujian. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita rasa hati kita sedih, kadang-kadang kalau kita rasa kita dalam keadaan tertekan, hidup tidak tenang, kadang-kadang kita rasa, ya Allah, kenapalah ya Allah, aku ni sedih sangat ya Allah. Maka sedekahlah. Yakin dan percaya, insya-Allah kita akan rasa tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedekah juga yang keempat akan menjadi naungan bagi dia, orang yang bersedekah pada hari mahsyar besok. Sesiapa yang rajin bersedekah, maka dalam keadaan Allah akan berikan perlindungan kepada mereka. Yang kelima, Allah akan berikan keampunan dosa kepada mereka yang rajin bersedekah. Nabi SAW telah bersebutkan, Nabi kata, sedekahlah kamu sekalian, meskipun dengan hanya sebiji tamar. Sesungguhnya sedekah itu dapat memenuhi keperluan orang yang lapar dan menghapuskan kesalahan, sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Sedekah Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupa-rupanya sedekah ni juga dapat mengampunkan dosa kita. Sedekah ni juga dapat menjadikan asbab Allah ampunkan dosa kita. Sedekah ni juga akan menjadi sebab rahmat Allah turun kepada kita. Sebab rahmat dan kasih sayang Allah lah Allah ampunkan dosa kita. Yang seterusnya, sedekah ini akan meringankan hisab bagi mereka yang dalam perhitungan amalan. Orang yang dalam keadaan dia sedang dihisab oleh Allah, ditimbang tara, dihisab ni timbang. Bahasa dulu-dulu dia tak panggil matematik, dia panggil ilmu hisab. Rupanya hisab ni kira-kira, berkira-kira. Dalam keadaan manusia sedang dihisab, dikira-kira oleh Allah, maka akan diringankan perhitungan hisab dosa mereka, akan diberatkan perhitungan amalan kebaikan mereka. Untung bagi orang yang bersedekah. Kalau kita tengok orang sedekah ni tuan-tuan, subhanallah, wajah mereka berseri, jernih, yang kata orang utara, jernih tengok muka. Yang seterusnya, Allah akan beratkan timbangan mizan. Orang yang rajin bersedekah, maka Allah akan beratkan timbangan mizan dia. Orang yang rajin bersedekah, amalan kebajikan dia akan menjadi berat. Dia rasa, ya Allah, aku bagi tak banyak pun ya Allah. Ya Allah, aku tak bagi pun. Aku bagi sikit je ya Allah. Ya Allah, orang ni dia sedekah apa? Dia tak sedekah duit, dia tak ada harta. Tapi apa dia sedekah? Dia tolong orang nak sedekah. Tolong orang nak bersedekah pun. Sebab apa? Sebab dia tak ada duit nak sedekah. Dia tak mampu nak bersedekah. Tetapi disebabkan dia tahu kelebihan sedekah, dia cintakan Nabi. Sebab Nabi orang yang paling pemurah bersedekah. Dia nak tiru macam Nabi. Maka dia pun sanggup pergi tolong orang nak sedekah. Macam sama sekarang, tengah-tengah dalam keadaan COVID-19, orang ni dia duit banyak, dia keluarkan harta dia untuk sedekah. Orang ni rezeki dia banyak, dia sumbangkan untuk orang fakir dan miskin dan sesiapa saja memerlukan. Ada golongan ini, mereka berkata, kami tak mampu, kadahlah kami pun fakir, macam mana kami nak bersedekah? Mereka pun tolong orang bersedekah. Sebab apa? Kalau mereka, jika mereka ada rezeki yang lebih, memang sudah tersemat dalam hati mereka nak bersedekah sebenarnya. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka juga dikira sebagai orang yang bersedekah. Walaupun dalam keadaan tidak ada apa-apa yang mereka keluarkan harta, tidak ada apa-apa yang mereka keluarkan daripada simpanan mereka, melainkan tenaga mereka. Kerana mereka tidak punya apa-apa, melainkan mereka ada kudrat dan hati yang ingin bersedekah. Tuan-tuan dirahmati Allah, selain daripada itu, Allah akan permudahkan orang yang memberi sedekah dengan ikhlas, dalam keadaan dipermudahkan urusan mereka di titian siratal mustaqim. Allahu Akbar. Nak tak tuan-tuan melalui titian sirat seperti kilat?
Nak tak tuan-tuan dalam keadaan tidak terjatuh pun di dalam lubang neraka? Sebab titian surat ni di padang mahsyar, nak sampai ke syurga, dia ada jambatan titian sirat. Kecilnya tak usah cerita lah. Ada orang dia berlatih kat dunia jadi ninja warrior, berlatih. Sebab apa? Senang nanti nak titian surat. Oh, no. Tak boleh tuan-tuan. Ingat, senang ke titian surat? Titian surat bukan seperti yang disebut dekat dunia, practice make perfect. Tak. Kata orang Jawa, practice make perfect. Maksudnya berlatih akan dapat keputusan yang cemerlang. Tak, no. Titian sirat yang make perfectnya adalah keikhlasan dan amal ibadat. Titian sirat akan yang make perfectnya adalah syafaat Nabi SAW. Titian sirat yang akan memperjalankan dengan lajunya kita adalah dengan rahim Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara asbab titian sirat Allah akan permudahkan adalah dengan bersedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang bersedekah, Allah akan percepatkan titian mereka untuk menuju ke syurga Allah. Tuan-tuan tahu tak bagaimana keadaan titian sirat? Tuan-tuan tahu tak bagaimana ujian di titian sirat? Nabi pernah menyebut, Nabi kata orang yang melalui titian sirat ni akan ada cahaya. Mereka yang melalui seperti kilat. Ni kira ada kad Tashengo dalam mesin mesin smart tag, laju lah. Tak. Tapi orang yang tak ada mesin smart tag, Tashengo pun tak ada, terpaksa beratur. Sorang. Bayangkan kita beratur waktu balik raya dekat highway, berapa punya lama. Tiba-tiba datang plus ronda, dia bagi smart tag, kata, mai ikut saya, laju jalan dia. Macam itulah gambaran syafaat Nabi SAW di titian sirat. Dan di antara syafaat yang kita akan dapat di titian sirat adalah mereka yang rajin bersedekah, ikhlas kerana Allah. Tuan-tuan, Nabi sebut di titian sirat tu ada orang cahayanya terang menerang, dia dapat jalan laju. Ada orang cahayanya yang malap-malap dan jalan perlahan-lahan. Ada orang cahayanya kadang ada, kadang tak ada, kadang ada, kadang tak ada. Ini bukan nujum empat melalang. Ini cerita betul-betul, tuan-tuan. Bagaimana Nabi sebut, kadang-kadang cahayanya malap, kelip, lepas tu terpadam, pop, dia pun terlepas jatuh. Ada orang dapat bergayut, ada orang jatuh terus ke dalam lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka perbanyakkanlah sedekah. Mudah-mudahan kita akan dipermudahkan Allah untuk melintasi titian siratal mustaqim. Ya Allah. Tuan-tuan, yang seterusnya, bagi mereka yang rajin bersedekah, maka Allah akan angkat darjat mereka di akhirat kelak. Bagi orang yang rajin bersedekah, Allah akan tinggikan martabat mereka dalam akhirat besok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah cerita banyak tentang kelebihan orang bersedekah. Persoalannya sekarang, kita nak sedekah ke tidak? Itu persoalannya. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, sedekahlah. Jangan sampai tunggu saat bila mana roh sampai ke halqum, waktu tu memang semua orang kelang kabut nak sedekah. Sebab apa? Dia dah tahu saatnya hampir tiba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebetulan pagi tadi pada hari ini, hari yang baru ini, hari Jumaat 1 Ramadan, saya, keluarga saya menerima berita sedih bila mana saat kami selesai melakukan tarawih yang pertama, sepupu saya di Kedah, saya mendapat berita beliau telah meninggal, mengejut setelah jatuh. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan yang mendengar kuliah pada hari ini, marilah sama-sama kita sedekahkan kepada sepupu saya Azzatul Halida binti Abdul Halim, dan juga kepada roh ibu dan ayah kita. Kerana tuan-tuan, setiap kali datang Ramadan, saya teringatkan ibu saya yang mana meninggal di saat bulan Ramadan, yang mana Allahu Akbar, Allah uji kami, dan peristiwa itulah berlaku lama. Dan marilah sama-sama kita sedekahkan Fatihah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Walaupun kita tak dapat bagi duit kepada mereka, tapi kita sedekahkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ni maha kaya, tuan-tuan. Jangan ingat kita sedekah Fatihah, orang tu dapat, si mati ni dapat, kita tak ada. Allah ni maha kaya. Kalau kita bagi duit dekat orang RM1,
duit RM1 tu kita tak ada, orang ada. Kalau orang bagi duit RM1 dekat kita, kita ada, orang tak ada. Tetapi bila mana kita sedekahkan kebajikan, amalan macam ni, Fatihah yang kita sedekah kepada orang, orang dapat ganjaran, kita pun dapat ganjaran. Sebab apa? Sebab Allah maha mengganjat, lipat gali gandakan. Jadi bila sama-sama kita sedekahkan kepada mereka, insyaAllah selepas habis kuliah nanti, insyaAllah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ulama menyebut berdasarkan ayat Al-Quran, 3 golongan manusia yang bersedekah. Golongan yang pertama, para ulama menyebut orang yang sedekah kerana mahu menunjuk-nunjuk. Ulama kata ada 3 jenis. Yang pertama, orang sedekah sebab dia nak tunjuk kat manusia. Maka golongan ini dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat, malah menjadi orang yang pertama yang akan dibakar di dalam api neraka Allah. Yang ni minta dijauhkan, tuan-tuan. Sebab apa? Orang ramai bila sebut nak sedekah, oh tengok orang tu sedekah, tengok orang ni sedekah, dia pun nak sedekah. Baguslah, tapi dia sedekah sebab apa? Sebab dia tak mau kalah. Oh, kau RM1, aku RM1. Kau RM2, aku RM3. Satu untuk engkau, satu untuk aku. 2 untuk engkau, 2 untuk aku. Hentam sajalah untuk engkau, hentam sajalah untuk aku. Itu tak pakai. Yang pakainya, yang sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, golongan yang pertama, jenis orang sedekah, kata ulama, mereka yang sedekah untuk menunjuk. Dan apa yang mereka dapat? Tidak ada yang mereka dapat, melainkan merekalah di antara orang yang pertama yang akan dibakar di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata para ulama, mereka yang bersedekah kerana malu. Oh, lalu tabung masjid kan, orang ni masuk RM2, lalu sebelah RM5, sampai sebelah kita budak 10 tahun keluar RM10. Tak boleh jadi ni. Aku kalau dia RM10, RM20, masuk RM20. Bukan kerana Allah, tetapi kerana malu. Mana boleh kalah. Maka golongan yang ini, mereka memperoleh pahala dan ganjaran. Ada pula yang bersedekah kerana sudah menjadi kebiasaan. Dia sedekah kerana malu macam ni, kerana malukan manusia, maka tidak akan dapat apa-apa. Tetapi bersedekah kerana malukan kepada Allah, maka mereka ini akan mendapat ganjaran, insya-Allah. Yang dapat menilai hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malu yang dimaksudkan oleh ulama adalah malu kepada Allah. Kalau kita malu kepada manusia, kita termasuk golongan yang pertama, iaitu golongan yang bersedekah untuk menunjuk-nunjuk. Tetapi malu kepada Allah. Sebab apa? Dia tengok kawan tu, subhanallah. Dia tengok member ni, Masya Allah. Dia malu dekat Allah. Orang tu miskin, sedekah RM20. Dia tengok orang tu lagi miskin, RM50. Ya Allah, aku ni rezeki lebih, ya Allah. Aku malu, ya Allah. Maka malu dia kepada Allah, dia sedekahkan. Sebab dia malu kepada Allah. Sedekah ni akan mendapat ganjaran pahala, insya-Allah. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang kata para ulama berdasarkan ayat Al-Quran adalah kumpulan sedekah yang paling baik. Mereka sedekah kerana ikhlas kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dialah yang mendapat pahala dan dialah hamba Allah. Allah iktiraf orang sedekah ni memang ikhlas sungguh. Dialah yang akan dapat pahala, kata Allah, dan dialah hamba Allah. Allah iktiraf, this is my hamba, kata Allah. Bayangkan tuan-tuan, dalam perhimpunan ramai-ramai, tiba-tiba Allah sebut nama kita. Allah kata, aku berbangga, dia hamba aku. Bayangkan kalau bos kat pejabat pun tiba-tiba sebut nama kita, kembang hidung keluar bulu hidung, baru sebut nama, inilah staf saya. Bangga tak? Itu baru bos. Ini Allah, tuan-tuan. Allah yang sebut. Dialah akan mendapat pahala, akan dapat pingat, dan dialah hamba-Ku, kata Allah. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup malam hari ini, ingin saya berkongsikan beberapa perkara yang Allah larang untuk kita bersedekah. Apa? Yang pertama, harta milik bersama. Harta milik bersama contohnya suami dan isteri. Ini harta sepencarian. Dia nak sedekah, kan? Ini adalah harta bersama, hasil kerja share partner. Contoh dalam syarikat, nak sedekah boleh, tapi gaji awak.
Tapi kalau keuntungan syarikat, saya sedekahkan. Tak boleh. Sebab orang lain juga berhak, bukan hak kita. Sebab sedekah mesti hak kita, bukan sedekah hak orang. Contoh, macam kita pergi pasar tani, kita tengok gerai tu, gerai pisang. Wah, semua orang minat pisang. Dia tahu saya sedekahkan pisang ni. Tapi orang punya, melainkan dia beli semua pisang, dia sedekah. Ini tidak, dia sedekah. Dia pergi parking kereta. Kan kereta banyak. Dia kata, saya sedekahkan semua kereta. Mana boleh, kereta orang. Masya Allah. Baik, yang kedua, sedekahkan harta yang haram dari segi zat. Sedekahkan harta yang dilarang dan haram dari segi zat. Contoh dia apa? Sedekahkan arak. Memang zat dia dah haram. Sedekahkan daging-daging yang haram. Tak boleh. Daging biawak. Sedekahkan bangkai. Tak boleh. Maka dua perkara yang tak boleh bersedekah. Pertama, hak sepencarian ataupun share, hak bersama. Yang kedua, zat-zat yang sudah haram, daging haram ataupun hasil haram, tak boleh sedekah, tuan-tuan. Maka kalau tengok lembu tu golek jadi bangkai tengah jalan, nak sedekah ke orang tak boleh, sebab dia memang dah haram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah sekadar ini untuk kita sebagai muhasabah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita murajaahkan daripada hadis Nabi SAW akan menjadi iktibar dan menjadi asbab Allah mengampunkan dosa kita pada bulan Ramadan ini. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin. Allahumma amin. Jadi cukup sekadar ini tuan-tuan, hingga kita berjumpa lagi. Ampun dan maaf daripada saya. Semoga semua dapat menjalani ibadat Ramadan dengan sempurna. Perbanyakkan baca Al-Quran, perbanyakkan zikir, dan perbanyakkan amalan sunat. Dan yang paling penting yang kita belajar hari ini, perbanyakkan sedekah. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.